Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayah binti Ashmuni. Saya daripada Grup 3 DAU akan membentangkan tentang pengenalan rancangan perniagaan. Nama syarikat kami adalah Shirtorzo.co. Tarikh ditubuhkan adalah pada 7 Oktober 2019. Lokasi di Kuala Lumpur. Alamat 36A, Jalan Muhammad Fuad 1, Jalan Tunduk Taman Tunduk T. Ismail, 60,000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sejarah penubuhan. Pada tahun 2010, Encik Syazwan telah bekerja sebagai seorang peraker grafik di salah sebuah syarikat di Kuala Lumpur yang baru ditubuhkan di kawasan tersebut. Namun, di tempat beliau bekerja, beliau terdapat beberapa konflik bersama majikan beliau di syarikat tersebut. Oleh itu, Encik Syazwan mengambil keputusan untuk berhenti kerja pada tahun 2014. Pengalaman beliau bekerja di syarikat tersebut telah mengajar beliau pelbagai skills termasuklah cara melayan pelanggan, pengurusan stok, pengurusan kewangan dan lain-lain. Selain itu, Encik Syazwan ingin memberi tumpuan sepenuhnya kepada perniagaan syarikatnya yang tersendiri. Memandangkan beliau mempunyai latar belakang pendidikan sijil sarjana muda Peraker Grafik di Management Science University, beliau berasa yakin dapat meneruskan perniagaan dengan jayanya. Beliau turut mempunyai rakan karib sejak di universiti untuk membantu beliau bekerja di syarikat barunya, iaitu Encik Irfan dan juga Encik Amir, yang merupakan pelajar terbaik dalam bidang tersebut. Hal ini kerana Encik Irfan dan Encik Amir turut mengalami perkara yang lebih kurang, iaitu mempunyai konflik bersama majikan mereka. Walaupun hanya berbekalkan sebuah mesin cetak baju dan komputer, mereka tidak mudah berputus asa. Encik Syazwan dan rakan-rakannya mula serius dan memberi tumpuan sepenuhnya dengan turut melakukan perniagaan secara atas talian. Sedikit demi sedikit, lama-lama pasti kerja akan menjadi bukit. Begitulah yang dilakukan oleh Encik Syazwan dalam menaik taraf dan pertambahan mesin percetakan. Oleh hal yang demikian, Encik Syazwan berjaya kembangkan lagi perniagaannya yang kecil sehingga dapat memiliki sebuah kedai rasmi mereka di TTDI, Kuala Lumpur. Walaupun pada awalnya hanya untuk mencari duit tambahan sahaja, akhirnya menjadi punca rezeki untuk mereka. Mereka turut mendapat beberapa rakan kongsi yang lain yang turut berkongsi idea dan bertukar pendapat mengenai ilmu perniagaan dan cara menaik taraf perniagaan mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pengalaman. Encik Syazwan berpengalaman menerima tempahan yang banyak daripada syarikat-syarikat yang besar seperti Selcom untuk bahagian pencetakan pakaian rasmi mereka. Selain itu, syarikat beliau juga menerima pelbagai permintaan dalam pencetakan jersey yang kreatif dengan pelbagai corak dan juga warna yang cantik. Antara contoh yang menempah jersey adalah Kahoot Korea yang turut menempah pencetakan baju. Malah, syarikat tersebut juga menempah pencetakan baju korporat daripada syarikat beliau. Tidak dilupakan juga permintaan untuk membuat pencetakan pakaian ini turut mendapat sambutan yang besar daripada kalangan pelajar yang ingin menambah wang sampingan dengan menjual semula pakaian tersebut. Seterusnya disambungkan lagi dengan sebab-sebab berniaga. Sebab-sebab berniaga di sini saya akan menerangkan 3 sebab berniaga, iaitu yang pertama adalah mempunyai masa sendiri. Hal ini kerana apabila berniaga, terutamanya dengan syarikat sendiri, Encik Syazwan boleh meluangkan masa bersama keluarga atau kawan-kawan sekiranya perniagaan tersebut berjalan dengan baik. Yang kedua, untuk sebab-sebab berniaga adalah untuk memenuhi keinginan. Encik Syazwan tekad untuk tidak mahu bekerja makan gaji kerana telah mempunyai pengalaman yang sukar baginya. Dengan berniaga sendiri, beliau boleh memenuhi kehendak dan keinginan beliau tanpa perlu berfikir banyak kali untuk mengeluarkan duit simpanan. Yang ketiga, membantu orang yang memerlukan bantuan. Cara terbaik untuk membantu orang adalah melalui perniagaan. Beliau dapat menolong mereka untuk menghadapi kesusahan yang dialami sekiranya mendapat rezeki yang tinggi. Bukan itu sahaja, malah dapat membantu dalam memberi peluang pekerjaan kepada mereka yang masih mencari kerja dan yang menganggur. Tidak dilupakan juga kepada pelajar yang mencari wang sampingan untuk membantu meringankan beban ibu dan bapa. Tidak juga
dilupakan kepada sekiranya Encik Syazwan ingin melakukan pendermaan secara tersirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazwan Akmal bin Saif Yamin dan akan membentangkan berkenaan dengan tujuan. Tujuan kertas ini adalah untuk membentangkan perancangan perniagaan kami iaitu Shirtozo Co Enterprise yang meliputi aspek pengurusan, pemasaran, operasi dan kewangan syarikat kepada pihak Bank CIMB dan telah memohon pembiayaan sebanyak RM125,747.44 dan tempoh pembiayaan tersebut adalah selama 6 tahun dan kami turut memohon tempoh penafas selama 3 bulan. Kos pelaburan projek adalah sebanyak RM204,809.67 di mana sebanyak RM97,066 dibayar sendiri dengan wang pemilik sementara baki adalah melalui pembiayaan yang dipohon ini. Kami ingin memohon lagi pembiayaan sebanyak RM25,000 tunai. Pembiayaan ini bertujuan untuk membeli mesin-mesin dan peralatan lain yang diperlukan oleh syarikat kami. Pembelian mesin ini amat diperlukan untuk mencapai sasaran jualan yang baik. Sasaran jualan adalah sebanyak RM95,000 sebulan. Pihak syarikat hanya dapat memenuhi permintaan pelanggan mengikut spesifikasi yang telah sedia ada di kedai dan ia amat terhad. Sekiranya mesin-mesin ini digunakan, purata penjualan RM105,000 sebulan akan dapat dihasilkan. Permintaan untuk perkhidmatan pencetakan ini amatlah tinggi hingga pihak syarikat tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan. Memandangkan mesin pencetakan sedia ada tidak dapat memenuhi kriteria dan kapasiti yang dikehendaki pelanggan. Hai, nama saya Nurhani Sheila binti Muhammad Yazid. Saya akan membentangkan mengenai latar belakang perniagaan. Nama syarikat adalah Shirtozo Co Enterprise. Terletak di Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur, Malaysia. Syarikat ini ditubuhkan pada 30 September 2019 dan bermula perniagaan pada 7 Oktober 2019. Syarikat ini juga merupakan perniagaan milikan tunggal di atas nombor pendaftaran AC 03879193V. Anda juga boleh menghubungi syarikat ini melalui website iaitu shirtozo.com.my dan juga email shirtozo@gmail.com dan juga boleh menghubungi ke nombor 0389644290. Modal bagi perniagaan ini adalah RM97,066 melalui CIMB Bank. Okey, seterusnya saya membentangkan mengenai latar belakang pemilik. Nama beliau adalah Syazwan Akmal bin Saiful Yamin, merupakan pemilik perniagaan ini. Beliau dilahirkan pada 23 Oktober 1994 dan menetap di Seksyen 17 Part 6400 Petaling Jaya. Beliau beragama Islam dan berbangsa Melayu dan juga merupakan berstatus bujang. Beliau boleh dihubungi melalui nombor telefon 019-389-1665. Beliau juga merupakan pelajar kelulusan akademik Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan Kepujian dalam Pentadbiran. Beliau mempunyai pengalaman bekerja selama 2 tahun sebagai marketing officer di Green Wellness Sdn Bhd. Green Wellness Sdn Bhd merupakan sebuah perniagaan yang menghasilkan produk kesihatan seperti suplemen kepada warga emas, orang dewasa, kanak-kanak dan juga haiwan peliharaan. Encik Syazwan pernah menghadiri kursus seminar usahawan di Institut Usahawan Muda pada 16 Mac 2019. Seterusnya adalah misi dan visi perniagaan. Misi perniagaan ini adalah menyediakan
perkhidmatan pencetakan yang terbaik dari segi kualiti, harga dan servis bagi memenuhi setiap permintaan pelanggan. Visi bagi perniagaan ini adalah memberi kepuasan dan layanan yang terbaik kepada setiap pelanggan. Dengan visi dan misi ini menunjukkan perniagaan kami amat memfokuskan terhadap perkhidmatan kepada pelanggan. Bak kata pepatah, customer always right. Dari segi skop perniagaan, syarikat kami menyediakan perkhidmatan tempahan custom printing t-shirt, cenderahati, button badge, printing paper yang mana merangkumi produk seperti t-shirt cotton, jersey, t-shirt muslimah, baju corporate, mug, button badge, t-shirt polo, poster, postcard dan lain-lain. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai struktur organisasi di bawah rancangan pentadbiran. Struktur organisasi dibentuk oleh Shitozo merangkumi aspek pengurusan secara keseluruhan. Struktur organisasi ini terdiri daripada seorang pengurus besar, dua orang pengurus iaitu operasi dan kewangan, dua eksekutif iaitu eksekutif pemasaran dan eksekutif pengeluaran, dan dua pekerja biasa di bawah eksekutif pengeluaran. Berikut merupakan carta organisasi Shitozo. Seterusnya, fungsi dan tanggungjawab setiap pekerja. Fungsi-fungsi dan tanggungjawab setiap pekerja adalah seperti berikut. Pengurus besar merancang, mengawal, memimpin, mengorganisasikan syarikat ke arah mencapai matlamat perniagaan. Seterusnya, pengurus kewangan. Pengurus kewangan bertanggungjawab menguruskan hal-hal kewangan syarikat seperti mengawal kadar pengeluaran dan kemasukan wang dalam ke syarikat bagi memastikan kewangan syarikat stabil dan kukuh. Pengurus operasi. Pengurus operasi menguruskan operasi syarikat berjalan dengan lancar dan memastikan bahan digunakan selaras dengan bajet yang dicadangkan. Bagi eksekutif pula, untuk pemasaran. Eksekutif pemasaran bertanggungjawab memasarkan produk syarikat kepada orang ramai dan juga mempromosikan produk dalam pelbagai kaedah pemasaran. Eksekutif pengeluaran. Eksekutif pengeluaran bertanggungjawab dalam semua proses pengeluaran produk dan hal-hal berkaitan pekerja mereka. Memastikan kualiti produk terjamin dan menjaga keselamatan stok produk. Dan terakhir, pekerja. Pekerja bertanggungjawab menguruskan segala tugasan di bawah eksekutif pengeluaran untuk melincinkan proses operasi pengeluaran produk. Bagi imbuhan balas jasa dan intensif pekerja, syarikat kami menyediakan imbuhan balas jasa dan intensif pekerja yang sangat berpatutan untuk semua kaki tangan syarikat kami. Berikut merupakan imbuhan balas jasa dan intensif pekerja syarikat kami. Syarikat kami juga memberi kemudahan lain seperti insurans, allowance lebih masa dan subsidi barangan kedai. Berikut merupakan senarai perabot dan kelengkapan pejabat kami. Akhir sekali ialah belanja pentadbiran. Bagi tujuan pentadbiran, kami telah menganggarkan perbelanjaan sebulan seperti berikut, di mana belanja aset iaitu perabot dan kereta berjumlah RM44,567. Bagi belanja bulanan pula, yang terdiri daripada gaji pekerja, utiliti, pengangkutan yang berjumlah RM7,840. Dan akhir sekali, lain-lain bekalan pejabat yang berjumlah RM202. Jadi, jumlah perbelanjaan pentadbiran bulanan tanpa perbelanjaan aset ialah RM8,042. Terima kasih. Pertamanya, sasaran pasaran. Antara kumpulan sasaran yang dikenal pasti sebagai sebahagian daripada pelanggan ialah penduduk-penduduk yang bermasalah tinggi di TDI, kumpulan pelajar dari institusi pengajian tinggi, kumpulan pekerja dari sektor awam dan swasta di sekitar, kumpulan pelajar daripada sekolah rendah dan sekolah menengah di sekitar, pelanggan restoran, pelanggan stesen minyak, pengedar persorangan daripada internet. Dari segi demografi pula, target umur adalah lingkungan 15 hingga ke 55 tahun. Pelanggan dari segi pelajar, pekerja dan profesional. Dari segi taraf pendidikan adalah sekolah rendah hingga sekolah menengah dan dari institusi pengajian tinggi. Analisis perniagaan seterusnya adalah pesaing. Di kawasan perumahan TTDI terdapat pengusaha kecilan yang turut mengusahakan produk yang sama dan difahamkan mereka memulakan perniagaan secara bersendirian. Namun begitu, hal ini merupakan pesaing kepada Shitozo Core Enterprise. Di antara pesaing tersebut
adalah Mighty yang menawarkan produk seperti t-shirt, windbreaker, hoodie, sweatshirt, jaket, cap, bag dan button badge dan sebagainya. Ketiga adalah saiz pasaran. Berdasarkan analisis yang dibuat merujuk kepada jumlah keseluruhan kumpulan sasaran, dianggarkan sejumlah 30% daripada keseluruhan adalah merupakan pelanggan yang berpotensi, yang mana jumlah pasaran yang kita dapati adalah sekitar 13,550. Keempat adalah kuasa beli pelanggan. Daripada data-data yang diperolehi melalui tinjauan ke beberapa premis perniagaan, pejabat sekolah dan juga rumah kediaman, di mana terdapat 43,500 orang penduduk di sekitar TTDI. Sejumlah 30% daripada angka tersebut merupakan saiz bagi kuasa membeli berjumlah 13,050 U. Ini akan menghasilkan pendapatan dengan jangkaan sebanyak 318,000 sebulan. Pertama, bilangan penduduk TTDI sebanyak 29,000 dan kuasa belinya adalah sejumlah 217,500. Kedua, bilangan pekerja di pejabat dan pasaraya sebanyak 4,500. Anggaran kuasa belinya sejumlah 40,500. Yang ketiga, bilangan pelajar sekolah dan institusi dari 9 buah tempat sebanyak 10,000. Anggaran kuasa beli berjumlah RM60,000. Jadi, jumlah kuasa beli daripada keseluruhan kumpulan sasaran adalah 318,000. Seterusnya adalah share pasaran. Berdasarkan kepada analisis pesaing, didapati peratusnya adalah rendah untuk lingkungan kawasan sasaran pasaran ini. Namun faktor lain perlu diambil kira seperti lokasi perniagaan yang mempunyai lingkungan pendapatan dan juga pesaing oleh pengusaha daripada kawasan luar mahupun pengusaha kecilan daripada rumah dan sebahagiannya. Oleh itu, pasaran share dianggarkan sekitar 30%. Di samping itu, anggaran jualan telah dilakukan bagi memperoleh angka anggaran jualan sebulan. Kita merujuk pada formula J, jumlah anggaran sama dengan share pasaran dalam peratus darab dengan kuasa beli. Maka menjadikan 30% kita darab dengan 318,000 dan didapati 95,400. Selain itu adalah dari segi kekuatan dan kelemahan pesaing. Saya melihat kekuatan Mighty iaitu telah lama beroperasi, lebih berkemahiran dan juga teknologi penduduk sekitar. Namun ia mempunyai kelemahan iaitu harga mahal, lokasi kurang strategik dan kedai yang lebih kecil dan tiada promosi. Bagi ramalan jualan, ramalan kami daripada bulan Januari sehingga Disember adalah seperti berikut, yang mana jumlah anggaran sepanjang tempoh tersebut adalah sebanyak 1,094,000. Strategi pemasaran. Pertamanya, strategi produk. Produk yang ditawarkan kepada pelanggan adalah berkualiti dan setara dengan harganya. Perniagaan kami sentiasa mengikuti perubahan semasa ekonomi dan kehendak pasaran supaya perkhidmatannya lebih kekal kompetitif dan diterima pelanggan. Keduanya, strategi harga. Penetapan harga diletakkan ke atas produk dan perkhidmatan ditawarkan adalah berpatutan, kompetitif dan ia berkonsepkan price follower atau harga pasaran, iaitu mengikut kadar pasaran seperti yang ditetapkan pesaing-pesaing lain. Ketiga, strategi pengajaran. Lokasi premis terletak di kawasan yang mudah dilihat iaitu di hadapan jalan besar TTDI, berdekatan dengan pusat komersial, bank, kedai sekolah, pejabat swasta dan sebagainya. Aktiviti perniagaan yang terdapat di sekitarnya menjadikan kawasan ini sebagai tumpuan pelanggan yang menjadikannya lokasi yang strategik. Keempat, strategi promosi. Penggunaan platform atau aplikasi yang digunakan adalah Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Shopee, Lazada dan juga Amazon. Aplikasi seperti ini mempunyai kelebihan dalam mempromosikan produk. Antara kelebihan adalah membolehkan peniaga dan usahawan untuk mempromosikan produk dan perniagaan mereka dengan cara yang menarik atau dengan keunikan mereka sendiri kepada pengguna media sosial. Selain itu, mengembangkan perniagaan dengan lebih meluas kerana antara kelebihan pengguna ialah boleh berhubung dengan pelanggan tanpa mengira sempadan. Akhir sekali, mengurangkan kos dari segi mempromosi produk kerana tidak perlu berbelanja untuk membuat pameran promosi dan sebagainya.
Terdapat 3 item dalam perbelanjaan pemasaran, iaitu aset tetap, bulanan dan lain-lain belanja. Bagi aset tetap, ia merangkumi kenderaan dan papan tanda yang berjumlah RM32,000. Dalam aspek bulanan, merangkumi gaji jurujual, komision jurujual, pengangkutan periklanan berjumlah RM4,330. Dan yang terakhir adalah lain-lain perbelanjaan pemasaran yang berjumlah RM1,500. Bertemu lagi dengan saya, Nur Hidayah binti Ashmuni, yang akan seterusnya menerangkan tentang rancangan operasi. Pertama sudah semestinya adalah maklumat operasi. Lokasi premis adalah pada premis Shirtozo.co Enterprise, terletak di Taman Tun Dr. Ismail yang beralamat 36A, Jalan Tun Muhammad Fuad 1, Taman Tun Dr. Ismail, 60,000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Maklumat premis. Premis kami terletak di 36A, Jalan Tun Muhammad Fuad 1, Taman Tun Dr. Ismail, 60,000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan mempunyai keluasan 200 kaki persegi. Premis ini dimiliki oleh Datuk Syazwan yang merupakan pemilik perniagaan ini. Premis perniagaan ini disewa dengan sewa bulanan sebanyak RM2,500 dan dengan tempoh sewaan selama 1 tahun. Premis kami memiliki segala kemudahan asas seperti bekalan elektrik, air dan telefon. Premis perniagaan yang terletak di Taman Tun Dr. Ismail ini merupakan kawasan komersial baru di selatan TTDI. Kedudukannya yang strategik menjadi tumpuan para pelanggan yang berdekatan dengan kawasan tersebut. Malah, kawasan tersebut merupakan kawasan pelancongan. Ia juga mempunyai ruang kerja dan pameran yang luas dan dapat memberi keselesaan kepada para pelanggan yang datang mengunjungi premis kami. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang carta ahli proses. Carta ahli proses percetakan baju ini bermula dengan pertanyaan terlebih dahulu. Hal ini kerana pelanggan mestilah ingin bertanya tentang apa yang mereka ingin dan berkehendak. Yang pertama sekali, pelanggan harus mengisi borang tempahan secara terperinci. Kemudian, proses membuat desain sekiranya belum mempunyai desain akan dilakukan. Proses yang kedua, tempahan. Pelanggan membayar 50% deposit daripada jumlah keseluruhan produk. Dan seterusnya, pelanggan mengisi borang tempahan kali kedua untuk melakukan pengesahan. Seterusnya, pembayaran akan disahkan oleh pihak syarikat Shirtozo. Pemeriksaan. Yang ketiga, pemeriksaan terhadap kualiti desain akan dilakukan. Dan seterusnya, pengiraan terhadap kuantiti tempahan sama ada mencukupi atau tidak. Proses keempat, produk siap. Pelanggan dimaklumkan melalui telefon apabila produk telah siap. Pembayaran deposit dipulangkan. Proses yang kelima, iaitu penghantaran. Sebut harga pos laju akan diberikan kepada pelanggan. Pelanggan akan membuat pembayaran kos penghantaran. Berikut adalah senarai kos bahan mentah dan nama pembekal. Dan seterusnya, ini. Tidak dilupakan juga untuk mesin dan peralatan serta nama pembekal. Dan juga ini. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang susun atur perancangan perniagaan, iaitu ruang operasi. Seperti di sini. Jumlah kos operasi setelah ditambah kos bahan mentah, kos buruh langsung, kos overhead adalah RM32,575.44. Seterusnya, pembelanjaan operasi. Pembelanjaan operasi untuk aset tetap setelah ditambah mesin, peralatan, kereta. Jumlah pembelanjaan operasi aset tetap adalah RM131,500. Dan untuk bulanan yang telah ditambah bahan mentah, gaji, pengurus, gaji eksekutif, gaji pekerja, pengangkutan, utility, sewa dan lain-lain overhead adalah RM32,000
RM575.44. Bagi perbelanjaan operasi untuk lain-lain perbelanjaan yang termasuk uniform dan event adalah RM2,300. Okey, seterusnya dalam rancangan kewangan. Rancangan kewangan ada 6 poin, iaitu senarai perbelanjaan, kos pelaksanaan projek, sumber pembiayaan projek, proforma aliran wang tunai, proforma penyata untung rugi dan proforma penyata kunci kira-kira. So, untuk yang pertama adalah senarai pembelanjaan. Di sini menunjukkan senarai pembelanjaan dengan butiran-butiran dalam pembelanjaan untuk syarikat Syutozo. Di sini terdapat perabot dan kelengkapan pejabat, kenderaan, papan tanda, mesin, peralatan, perbelanjaan pemasaran, perbelanjaan pentadbiran dan perbelanjaan operasi. Jumlah pembelanjaan ini adalah sebanyak RM196,823.44. Seterusnya adalah kos pelaksanaan projek. Kos pelaksanaan projek dibagi kepada 3 poin, iaitu perbelanjaan permulaan atau praoperasi, seterusnya pembelian aset tetap dan modal pusingan. Untuk pertama adalah perbelanjaan permulaan ataupun praoperasi di mana terdapat daftar perniagaan, deposit sewa kedai, deposit utiliti, lesen, insurans dan dokumentasi dan kewangan. Semua jumlah adalah sebanyak RM8,600. Seterusnya adalah pembelian aset tetap. Pembelian aset tetap terdiri daripada mesin, iaitu mesin percetakan, mesin printer, mesin jahit, semua mesin yang digunakan sebanyak RM100,000. Kereta, perabot, papan tanda dan peralatan untuk operasi. So total pembelian aset tetap adalah sebanyak RM148,076. Seterusnya adalah modal pusingan. Modal pusingan ini adalah perbelanjaan untuk 3 bahagian, iaitu pentadbiran, pemasaran dan operasi. Dan tiga-tiga pembelanjaan ini termasuklah ada bahan mentah, majlis pelancaran, gaji, KWSP, sewa, utiliti, pengangkutan, pemasaran, overhead dan lain-lain. So kesemua jumlah untuk modal pusingan adalah RM48,747.44. Seterusnya adalah sumber pembiayaan projek. Sumber pembiayaan projek bagi syarikat kami dibagi kepada 3, iaitu modal sendiri, pinjaman berpenggal dan sewa beli. Akan tetapi, kami tidak mengambil sewa beli. Jadi, kami hanya ada modal sendiri dan pinjaman berpenggal daripada CIMB Bank. Jumlah modal sendiri yang kami ada adalah sebanyak RM97,066 dan pinjaman berpenggal adalah sebanyak RM126,747.44. Jadual di bawah menunjukkan spesifikasi untuk sumber pembiayaan projek bagi kos pelaksanaan projek mengikut 3 poin yang tadi, iaitu pembelajaran permulaan atau praoperasi dan pembelian aset tetap dan modal pusingan. Daripada jadual ini, pembelajaran permulaan kami atau praoperasi kami menggunakan 100% daripada modal sendiri sebanyak RM8,600. Bagi pembelian aset tetap pula, separuh daripada mesin digunakan daripada pinjaman, separuh lagi daripada modal sendiri. Untuk kereta pula adalah 100% daripada pinjaman, perabot, papan tanda dan peralatan adalah daripada modal sendiri. Okey, seterusnya adalah modal pusingan. Di sini ditunjukkan stok bahan mentah yang digunakan, yang diperlukan sebanyak RM16,000 adalah digunakan daripada pinjaman. Manakala majlis pelancaran, gaji dan KWSP adalah daripada modal sendiri. Dan sewa, utiliti, pengangkutan, pemasaran, overhead dan lain-lain semua daripada pinjaman. Menjadikan total pinjaman sebanyak RM126,747.44 dan modal sebanyak RM97,066. RM205,423.44 ni adalah merupakan kos pelaksanaan projek kami. Seterusnya adalah proforma aliran wang tunai. Di sini ditunjukkan aliran tunai antara praoperasi dan 6 bulan beroperasi. Di sini ditunjukkan jumlah penerimaan wang tunai untuk praoperasi dan jumlah untuk 6 bulan beroperasi. Jumlah penerimaan tunai ini termasuk dengan jualan tunai, modal pemilik, pinjaman bank dan sewa beli. Tapi kami tak ada sewa beli. Seterusnya adalah pembayaran tunai. Pembayaran tunai dibagi kepada 4 bahagian, iaitu belanja pentadbiran, belanja pemasaran, belanja operasi dan praoperasi. Seterusnya adalah jumlah pembayaran tunai untuk 4 bahagian pembayaran yang perlu dibayar. Operasi
peroperasi sebanyak 156,000 dan dalam lingkungan 50,000 untuk setiap bulan beroperasi, menjadikan jumlah RM453,566.62. Di sini ditunjukkan lebihan untung yang kami dapat untuk perbelanjaan semasa peroperasi, dan ini adalah semasa bulan pertama, bulan kedua, ketiga dan hingga ke-6. Di sini menunjukkan jumlah 6 bulan kami beroperasi menunjukkan untung yang kami dapat. Di sini menunjukkan baki awal dan sini menunjukkan baki akhir. Seterusnya adalah penata untung rugi atau lebih kata lain penata gaji. Okey. Sini kita dapat tengok penata untung rugi ini dibahagi kepada bulanan dan tahunan. Bagi bulanan, untung kasar yang kami dapat adalah sebanyak RM95,250 dan untuk tahunan sebanyak RM1,091,000. Bagi perbelanjaan pula, kita bahagi kepada 4 bahagian seperti yang sebelum ini, iaitu pentadbiran, pemasaran, operasi dan praoperasi. Di mana jumlah perbelanjaan untuk bulanan adalah sebanyak RM57,347.44. Perbelanjaan tahunan sebanyak RM553,568.80. Untung bersih bersamaan dengan kos jualan tolak dengan jumlah pembelanjaan, menjadikan ini sebagai untung bersih sebelum cukai. Cukai 15% dikenakan sebanyak RM14,287.50 untuk bulanan dan RM163,650 untuk tahunan. Berikut menunjukkan untung bersih lepas cukai secara bulanan dan tahunan dan untung bersih yang terkumpul untuk bulanan dan tahunan. Seterusnya, proforma penyata kunci kira-kira. Penyata kunci kira-kira ini dibagi pada 2 bahagian, iaitu aset dan equity dan liability. Bagi aset bukan semasa, terdapat mesin dan kenderaan yang ditolakkan dengan peruntukan susut nilai iaitu sebanyak RM1,354.17 dan perabot alatan dapur petanda ditolak dengan susut nilai yang sebanyak RM301.27. Bagi aset semasa pula, dibagikan kepada tunai, deposit, stok bahan mentah, bank dan stok akhir. Jumlah aset bagi Syaitan Zoko Enterprise adalah sebanyak RM247,428.50 bagi bulanan. Equity dan liability, equity pemilik daripada modal dan untung bersih, menjadikan RM120,681.06 dan liability bukan semasa iaitu pinjaman bank sebanyak RM126,747.44, menjadikan jumlah sebanyak RM247,428.50 bagi equity dan liability. Di sini kita boleh lihat jumlah aset dan equity dan liability adalah seimbang. Begitu juga dengan tahunan. Itu saja. Terima kasih. Akhir sekali, sebagai rumusan yang dibentangkan oleh rakan-rakan saya tadi, perniagaan ini memberi impak yang besar terhadap masyarakat, terutamanya menjadi sebagai pemangkin ekonomi negara. Sebagai contoh, perniagaan ini dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan terhadap masyarakat di luar sana. Selain itu juga dapat mengasah bakat dari segi desain reka bentuk, terutamanya kepada remaja-remaja di luar sana yang dapat menghasilkan, memberi buah fikiran dan idea-idea yang baru. Selain itu, perniagaan ini juga dapat membentuk daya saing yang sihat terhadap syarikat-syarikat lain yang melaksanakan perniagaan ini. Seterusnya, ini juga dapat melahirkan masyarakat yang berdisiplin dengan mentadbir pengurusan ini dengan secara sistematik dan teratur.